Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara tak ada pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in, Muhammad ibn Abdullah, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya sekali lagi kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala di atas peluang dan ruang yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita ruang masa, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesihatan, Allah Subhanahu wa taala berikan kita keamanan. Semua perkara ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka untuk kita menunjukkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita membuktikan pada Allah Subhanahu wa taala bahawa kita ini adalah seorang yang layak untuk dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menggunakan segala nikmat Allah Ta'ala ni untuk melakukan ketaatan, maka itu adalah bukti kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah satu ibadah. Contohnya kita berada dalam situasi sekarang ni di mana ada beberapa nikmat yang kita nampak sedang ditarik, dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nak tambah balik nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tu, ya, kita berusaha, kita beribadah, kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, kerana istighfar ini adalah antara asbab kepada datangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala hantarkan hujan mencurah-curah disebabkan oleh istighfarnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga antara benda lain yang kita boleh buat untuk datangkan balik nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita adalah dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita, dia boleh bertambah. Antara sebab bertambahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita adalah la in syakartum la azidannakum, kata Allah taala. Sekiranya kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka kata Allah Ta'ala, aku akan tambah lagi nikmat pada kamu. Lalu walau macam mana keadaan sekalipun kita ni, walaupun kita nampak ada kekurangan pada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memang uji manusia, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah Subhanahu wa taala akan uji manusia dengan kekurangan, dengan ketakutan, khauf wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, harta kita berkurang, wal anfus, jiwa kita berkurang. Orang, maksudnya ada kematian berlaku pada orang di sekeliling kita. Wath thamarat, bekalan makanan kita, benda-benda yang kita perlukan untuk kehidupan kita makin hilang. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok benda yang Allah Subhanahu wa taala tarik daripada kita sikit je berbanding dengan benda yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita, maka sewajarnya lah untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hari ini kita ada berita di mana sebentar tadi kita dapat extend cuti masing-masing daripada 31 hari bulan sehingga 14 April. Jadi insya-Allah, memandangkan cuti dah makin panjang, maka buatlah jadual. Jadual untuk program harian kita, agar masa-masa kita tak berlalu dengan begitu sahaja, tetapi penuh dengan perkara-perkara yang mendatangkan faedah. Sama ada duduk untuk membaca buku, menelaah ilmu, untuk berfikir, untuk sekarang ni kalau dulu nak berbicara dengan orang, nak berbincang, nak bermuzakarah, nak tengok hukum nak buat perbincangan hukum, susah, kita kena berjumpa. Tapi sekarang ni dengan bantuan-bantuan teknologi, maka ia menjadi lebih mudah. Saya pun tak pernah live, tapi start daripada hari Isnin lepas kita mula live, dan alhamdulillah rupanya ada cara yang lebih mudah untuk kita sampaikan ilmu kepada masyarakat, berbanding sebelum ni hanya terhad kepada kita pergi kepada orang-orang kelas-kelas tertentu ataupun kuliah-kuliah di masjid-masjid dan surau-surau. Jadi insya-Allah
Pada hari ini kita akan sambung. Kita dah selesai daripada surah Ad-Duha, maka kita akan sambung pada surah yang seterusnya, iaitu surah Asy-Syarh. Okey. Selepas surah Ad-Duha, maka di antara surah-surah pendek yang ada pada juzuk 30, maka adalah surah Asy-Syarh. Okey. Surah ini dinamakan dengan surah Asy-Syarh. Dalam riwayat-riwayat dia tidak ada, kita tak jumpa riwayat-riwayat yang menceritakan tentang surah Asy-Syarh. Sebelum tu, Asy-Syarh maksud dia apa? Syaraha. Syaraha maksud dia fasaha. Fasaha maksud dia dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Maksudnya bila kita duduk dalam satu majlis, biasanya kita akan duduk rapat-rapat, dekat-dekat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, jika dikatakan kepada kamu, maksudnya bila ramai orang dah datang, lalu kita perlukan nak bagi ruang pada orang, lalu kita pun kata tafassahu, lapangkan kawasan. Lapangkan kawasan. Lalu asy-syarh maksud dia adalah al-fasah. Maksud dia syaraha fasaha. Maksudnya syaraha maksud dia lapangkan. So Allah Subhanahu Wa Taala datangkan satu surah, nama dia surah Asy-Syarh. Walau bagaimanapun nama surah ini tidak didapati dalam mana-mana riwayat. Kita tak jumpa mana-mana riwayat daripada Nabi SAW. Walau bagaimanapun ada satu riwayat yang datang, dan riwayat ini adalah riwayat yang kita kata sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Di mana riwayat ni kata daripada Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dan riwayat ni banyak dinukilkan di dalam buku-buku tafsir yang menceritakan tentang kelebihan surah Asy-Syarh. Walau bagaimanapun kita kata riwayat ini adalah riwayat yang bukan sahaja dhaifah, tetapi dia maudhu'ah. Dia maudhu'. Man qara'a alam nashrah laka sadrak. Siapa yang baca alam nashrah laka sadrak faka'annama ja'ani wa ana mughtam fa faraja anni. Maksudnya siapa yang baca alam nashrah laka sadrak adalah seperti mana dia datang kepada aku. Dan dalam keadaan hadis saya pun tak tahu maksud hadis ni. Alam nashrah laka sadrak, tapi riwayat hadis ni adalah riwayat yang maudhu'ah. Saya pun ternampak riwayat ni, man qara'a alam nashrah laka sadrak, siapa yang baca, tapi kesimpulan umumnya tidak ada mana-mana riwayat yang datang menceritakan tentang surah Asy-Syarh. Okey. Apatah lagi datang dengan nama surah Alam Nashrah. Okey, dia dalam nama surah macam kita sebut sebelum ni, nama surah ni sama ada tauqifi atau taufiqi. Adapun namanya, satu-satunya nama yang datang tentang surah Asy-Syarh ni adalah nama yang ditulis oleh para sahabat di dalam mushaf. Mana-mana mushaf yang kita buka, maka kita akan dapati bahawa namanya adalah nama Asy-Syarh, surah Asy-Syarh. Maka kalau kita nak namakan surah ni, maka kita namakan dia dengan surah Asy-Syarh. Okey. Walau bagaimanapun, dalam kebanyakan buku tafsir memandangkan tidak ada nama khusus untuk surah ini, maka kita tak ada masalah untuk kita namakan dia dengan nama-nama yang lain. Walau bagaimanapun, sebaik-baiknya adalah kita berpegang kepada ijma' para sahabat. Para sahabat dalam mushaf mereka ijma' bahawa nama surah ini surah Asy-Syarh. Walau bagaimanapun, kerana tidak ada riwayat yang sabit datang daripada Nabi SAW tentang nama surah ini, maka kebanyakan para mufassir lebih suka untuk menggunakan nama Alam Nashrah. Sebab tu kita buka buku-buku tafsir, kita buka buku-buku hadis yang riwayat-riwayat hadis yang nak menceritakan tentang surah maka mereka sebutkan surah ini sebagai surah Alam Nashrah. Sebab permulaan dia adalah Alam Nashrah. Okey. Surah ini adalah antara kategori surah Makkiyah, yang mana syarah tadi kita maksud fasaha. Apa yang Allah Taala nak sampaikan daripada makna lapang tu, nanti kita akan tengok daripada isi kandungan surah tersebut. Okey, baik. Surah Alam Nashrah, kita buka dulu surah Alam Nashrah. Adalah surah Makkiyah, surah yang turun sebelum hijrah Nabi SAW ke Al-Madinah Al-Munawwarah, dan bilangan ayat dia ada 8. Bilangan ayat dia 8 ke 11? Surah Asy-Syarh tak sempat buka lagi. Surah Asy-Syarh bilangan ayat dia ada
Ada 8. 8 ayat. Okey. Surah Asy-Syarh. Lalu insya-Allah kita akan baca dulu dan kemudiannya kita akan terangkan tentang surah Asy-Syarh ni insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Okey, perkataan huruf zai wizrak. Okey, huruf zai dia ada satu sifat yang mana sifat dia adalah sifat rakhawah. Sebelum tu dia ada safir. Dia ada dua sifat. Satu sifat rakhawah, satu sifat safir. Safir ni adalah suara suara safir ni yang kita tiup masa main bola tu apa? Whistle. Lupa dah nama dia. Whistle. Okey, tu safir. Dia ada bunyi siulan. Okey, so zai ni antara huruf yang ada bunyi dia ada bunyi sikit-sikit lah, macam bunyi whistle sikit kan. Permulaan whistle tu lah. Okey. Dan sifat yang ada pada dia seterusnya adalah sifat rakhawah. Rakhawah ini adalah kalau hams nafas kita keluar, rakhawah suara kita keluar. Kalau kita letak tangan, angin tak keluar. Tapi suara kita keluar. Okey. So memandangkan suara kita keluar, maka dia tak akan ada qalqalah. Okey. Kita tak akan baca wa wada'na 'anka wizrak. Tu tak ada. Qalqalah tak ada pada zai kerana suara kita lepaskan. Qalqalah ni suara tak lepas, dia suara aqa, dia pantulan. Okey, tetapi kalau kita lepaskan suara hams, suara rakhawah, yang keluar suara, yang keluar angin, maka dia tak ada qalqalah. Wa wada'na 'anka wizrak. Aywa. Alladhi anqadha dhahrak. Okey, ni pun satu benda yang kita kena perhatikan. Hatta Imam Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala, dia bawa satu bab dalam matan tajwid dia, Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, tentang bab wadadu bistitalatin wa makhraji mayyiz minadh-dha'i wa kulluha taji. Maksudnya dia bawa datang satu bab di mana bab untuk membezakan dad dengan dha. Dha dengan dha dengan dha. Okey. Tengok lidah macam sama, tapi kita cerita bahawa dad semalam tempat keluar dia adalah haffah, hujung lidah tempek pada gusi. Adapun dha, maka tempat keluar dia adalah hujung lidah kiri dan kanan, haffah juga, tapi jumpa dengan gigi atas. Macam mana nak buat? Keluarkan lidah kita. Dha anqadha dhahrak. Okey. Sebab tu Imam Al-Jazari selepas dia bagi tempat-tempat yang berbeza dad dengan dha, dia kata apa? Wa in talaqayal bayanu lazimu anqadha dhahraka ya'addu adh-dhalimu. Aywa. Dia bagi contoh, kata Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala, wa in talaqayal bayanu lazimu. Apabila berjumpa dad dengan dha, maka kita kena bagi jelaskan perbezaan dia. Al-bayanu lazimu, lazim kita bayan dia. Okey. Apabila kita sebut anqadha dhahrak, anqadha dhahrak, kita tak nak anqadha dhahrak, sama bunyi dia. So tak dapat nak beza mana dad mana dha. Lalu kita pun bezakan. Anqadha. Okey. Dha, hujung lidah rapat ke gusi. Lidah tak keluar. Anqadha dhahrak, walaupun nampak kalau saya pun tengok kamera ni macam lidah tu keluar, tapi sebenarnya lidah tak keluar. Anqadha dhahrak. Okey. Kemudian wa rafa'na laka dhikrak. Aywa. Huruf kaf adalah huruf hams. Tengok, dia ada hams, dia ada rakhawah. Rakhawah suara keluar, tapi hams nafas keluar. Kaf nafas keluar, ta nafas keluar.
Wa rafa'na laka zik. Nampak angin keluar. Wa rafa'na laka dhikrak. Aywa. Fa inna ma'al usri yusra. Okey, huruf nun dan huruf lam dia ada makhraj dia masing-masing. Sebab kalau kita tak jaga makhraj dia, maka tengok ni. Alla, anna, alla. Mana satu lam, mana satu nun? Mana satu lam, mana satu nun? Dia susah sikit lah sebab okey, kaedah yang saya dapat daripada kalau kita tengok matan Muqaddimah Al-Jazariyah, maka susah sikit untuk kita praktikkan apa yang terkandung dalam matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Sebab dalam matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, maka kata Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala, maka dia kata lepas disebut tentang makhraj dad, wad-dadu min haffatihi idh waliya al-adrasa min aysara yumnaha wal lamu adnaha limuntahaha. Okey, kata Ibn Jazari, dad kita tempek pada gusi, pada gusi kiri atau kanan. Adapun lam maka kita tempek juga, tapi kita hanya menggunakan bahagian depan. Kalau dad kita ambil semua tepi ni, lidah, kita ambil tepi ni semua kita tempekkan pada gusi, tapi lam hanya bahagian depan sahaja. Adnaha limuntahaha. Adnaha limuntahaha maksudnya kalau lidah kita macam gini, ini adna ni seluruh haffah lidah kita, tepi dia. Adna dia bahagian depan sikit je, dan ambil sampai hujung. Kita nak tempel kat mana? Tempel kat gusi, kiri atau kanan, atau kat tengah-tengah, terpulang. Penting haffah. Macam mana kita nak gerak haffah? Hujung lidah kiri atau kanan? La. Okey. Adapun nun, wan nunu min tarfihi tahtu ja'alu. Okey. Adapun huruf nun, maka na. Okey, na. Nun tarf. Okey, tadi lam ambil daripada depan sikit sampai kat hujung dia. La. Ambil daripada hujung. La. Allah. Okey. Nun hujung terus, hujung lidah sahaja. Na. La. Okey. So nak praktikkan benda yang ditunjukkan oleh Ibn Jazari rahimahullahu taala agak sukar sikit. Lalu guru saya Syekh Abdul Rafiq Ridwan hafizahullahu taala, maka dia sebutkan cara mudah untuk membezakan antara lam dengan ra, di mana apabila kita sebut huruf lam, maka lidah kita yang atas ni sentuh dekat gusi. Bahagian atas lidah, hujung lidah atas. Hujung lidah atas sentuh gusi atas, tengah-tengah. La. Okey. Bahagian atas atas lidah. Adapun huruf nun, maka bahagian hujung lidah juga, tapi bahagian bawah dia. Ni lidah bahagian bawah dia. Na. La. Na. Okey, nampak? Hujung lidah dia ada, bahagian hujung ni dia ada atas dan dia ada bawah. So bila buat sentuh bahagian atas, maka la. Okey, dan nun bahagian bawah. Okey. Na. Anna. Okey. So boleh beza lam dengan nun. Minta maaf tunjuk lidah sikit hari ni. Okey. Fa in, nampak kita guna bawah, bahagian bawah lidah, maka lidah akan jadi macam asal macam ni, dia naik atas sikit. Sebab ni tak selembut lidah, so susah sikit kita nak tunjuk. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Okey, macam kita sebut, selalu kita ingatkan huruf-huruf tebal jangan muncung. Tak nak. Fansab. Okey, biasa je. Sebab yang memainkan peranan adalah makhraj dia, bukan bibir kita. Wa ila rabbika farghab. Ra dia ada tikrar, maka bila kita nak sebut, getarkan. Farghab. Siapa boleh dengar, dia boleh dengar ada sikit getaran pada huruf ra. Maka inilah 8 ayat yang terkandung dalam surah Asy-Syarh. Maka sebelum kita masuk pada surah Asy-Syarh, maka kita nak tengok ada tak sebab nuzul surah Asy-Syarh. Maka bila kita cari, maka kita tak dapat jumpa sebab nuzul surah Asy-Syarh.
melainkan ada satu riwayat daripada Nabi SAW, di mana Nabi SAW sebut, dan riwayat ni banyak disebutkan dalam buku-buku tafsir. Buku-buku tafsir yang menceritakan tentang sebab nuzul. Walau bagaimanapun ini bukan sebab nuzul surah Asy-Syarh, tetapi kita ambil untuk faedah. Okey. Di mana Nabi SAW sebut, sa'altu Rabbi azza wa jalla mas'alatan. Okey, kita baca. Sa'altu Rabbi azza wa jalla mas'alatan wadidtu anni lam akun sa'altuhu. Nabi SAW kata, aku telah bertanya kepada Tuhan aku tentang satu masalah, di mana bila Nabi SAW dah tanya, wadidtu anni lam as'aluh, aku suka kalaulah aku tak tanya soalan tu. Kalaulah aku tak tanya soalan tu. Okey. Qultu ay rabb, maka apa yang Nabi tanya pada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan, qad kanat qabli anbiya, sebelum aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada anbiya, ada para nabi. Minhum man sakharta lahu ar-rih, ada di kalangan para nabi ni yang engkau telah beri kelebihan pada dia, mukjizat kepada dia, di mana dia boleh nabi ini boleh kontrol angin, dia boleh kawal angin. Kemudian kata Nabi SAW lagi, thumma zakara Sulaiman bin Dawud, iaitu Nabi Allah Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Okey, wa minhum, ada di kalangan para nabi juga, man kana yuhyiyal mauta, siapa yang boleh menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW sebutlah nama nabi itu, iaitu thumma dzakara Isa bin Maryam. Nabi itu nama Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum yadhkuru ma'utu. Lalu Nabi SAW sebutkan nama para nabi dan para rasul, dan kemudian Nabi SAW sebutkan tentang mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada para nabi tersebut. Seolah-olah macam Nabi mengharapkan agar Nabi dapat juga mukjizat yang sama. Lalu apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata, alam ajidka yatiman fa'awa. Ni ayat-ayat yang kita dah jumpa dalam surah Ad-Duha. Alam ajidka yatiman fa'awaitu. Aywa. Au fa'awaituka. Okey, dalam riwayat datang fa'awaitu. Bukankah aku jumpa kamu wahai Muhammad? Bila Nabi tengok kelebihan pada orang, maka Nabi pun seolah-olah mengharapkan dapat kelebihan yang sama. Lalu Allah Taala cerita bahawa Nabi dapat kelebihan yang lebih lagi, di mana Allah Taala kata, alam ajidka yatiman fa'awaitu. Bukankah aku telah jumpa kamu ni anak yatim, lalu aku jaga kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Qultu bala ay rabb. Bala i rabb ay au i rabb. Naam. Dalam bahasa Arab, bila kita nak kata naam, sama ada kita jawab naam atau qul i wa rabbi. Dalam Al-Quran, dalam surah Yunus, Allah Taala kata i ay naam. Naam i. Adapun kalau bahasa pasar dia aywah. Aywah tu bahasa pasar. Maksud dia naam juga. Tapi kalau kita nak sebut bahasa fusha dia, naam atau i. Okey. Kata Nabi SAW, bala, bahkan ya Allah, naam, benar sekali. Qala, maka Allah Ta'ala kata lagi, alam ajidka dhallan fahdaitu. Bukankah aku jumpa kamu dalam keadaan sesat? Di mana kita dah bagi tahu bahawa kesesatan itu bukanlah Nabi SAW melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah. Perkara-perkara sesat yang dilakukan oleh Arab jahiliah, macam sembah berhala, macam minum arak, berjudi. Nabi SAW tak buat benda tu. Tapi Nabi SAW tak tahu apa yang nak buat dengan kehidupan Nabi SAW. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah kepada Nabi SAW, iaitu hidayah risalah, jadi seorang Nabi dan Rasul. Maka kultu, Nabi SAW kata, bal i au ay rabbi, bahkan benar wahai Tuhan. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi, alam ajidka ailan fa aghnaitu. Bukankah aku jumpa kamu dalam keadaan miskin, maka kemudiannya aku kayakan kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi jawab, bal ay rabb. Aywa. Bahkan benar wahai Tuhan. Kemudian kata Allah Taala lagi, alam ashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan hati kamu wahai Muhammad? Wa wada'tu anka wizrak. Qultu bala ay rabb. Lalu apabila datang riwayat seperti ini, di mana Allah Ta'ala cerita tentang Nabi SAW bertanya tentang satu masalah, di mana Allah Ta'ala sebut tentang beberapa pertanyaan, yang mana pertanyaan ini terkandung dalam surah Ad-Duha.
Dan kemudian di antara pertanyaan-pertanyaan tu Allah Ta'ala sekalikan dengan benda yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syarh. Dalam surah Asy-Syarh. Maka kerana itu sebahagian ataupun jumhur al-mufassirin mengatakan bahawa surah Asy-Syarh adalah kesinambungan ataupun sambungan daripada surah Ad-Duha. Dan dalam tafsir Al-Quran, dalam kita nak menceritakan tadabbur atau nak tafsir Al-Quran, maka dia ada satu kaedah di mana bila kita nak tafsir, maka kita kena tengok sabiq dan lahiq. Apa dia sabiq dan apa dia lahiq? Sabiq ni adalah ayat yang sebelum ayat yang kita nak tafsir, ataupun surah sebelum surah yang kita nak tafsir. Tu panggil sabiq, yang sebelum. Adapun lahiq, surah yang selepas. Maka bila kita nak tafsir Al-Quran, maka kita tak dapat lari daripada untuk kita tengok ayat sebelum tu ada kaitan tak dengan ayat ni, ayat selepas tu ada kaitan tak dengan ayat ni, surah sebelum tu ada kaitan tak dengan surah ini, surah selepas tu ada kaitan tak dengan surah ni. Lalu apabila datang riwayat seperti ini, maka dia ada satu kajian yang menceritakan tentang hubungan antara surah dengan surah, ayat dengan ayat, yang dipanggil sebagai ilmu al-munasabat. Ilmu al-munasabat. Ilmu munasabat ini ialah ilmu yang menceritakan tentang apa munasabahnya ayat ni, surah ni berada dekat kedudukan ni. Apa munasabahnya surah Ad-Duha selepas dia surah Asy-Syarh? Apa munasabahnya surah Asy-Syarh datang selepas surah Ad-Duha, kemudian datang surah At-Tin. So menceritakan tentang perkaitan, irtibat, perkaitan antara surah dengan surah, ayat dengan ayat, permulaan ayat dengan hujung ayat. Ini dipanggil sebagai ilmu al-munasabat. Walau bagaimanapun kita kena berhati-hati, sebab ada dari benda-benda yang terkandung dalam munasabat ni adalah benda yang jelas dan zahir. Contoh macam ni lah, macam surah Ad-Duha dengan surah Asy-Syarh. Surah Ad-Duha dengan surah Asy-Syarh, maka kita dapat nampak perkaitan. Sebab ada riwayat yang datang di mana riwayat ni walaupun kalau kita baca dalam tafsir Ibn Kathir, maka kebanyakan yang mentahqiqkan tafsir Ibn Kathir mengatakan riwayat ni adalah riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah, kerana dalam dia ada siapa nama dia, Muhammad bin Sa'id, orang yang ikhtalat, bercampur hadis dia. Okay, walau bagaimanapun hadis ni disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah as-sahihah, begitu juga dihasankan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dalam ketika mana beliau takhrijkan Mushkil al-Athar, dihasankan oleh dan disahihkan oleh ulama-ulama yang kontemporari, yang sekarang ni. Okey. Lalu bila datang riwayat-riwayat seperti ini, maka kita dapati ada perkaitan yang jelas, ada munasabah yang jelas antara surah Ad-Duha dengan surah Asy-Syarh. Walau bagaimanapun tak semua tak semua perkara kita boleh buat perkaitan. Contoh, kita pergi pada surah Ali Imran dan surah An-Nisa, lalu kita pun tengok surah An-Nisa habis dengan ayat tentang faraid, tentang harta warisan. Surah Ali Imran habis dengan ayat beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah An-Nisa pula bermula dengan bertakwa pada Allah Taala dengan menjaga silaturahim, hubungan dengan manusia. Lalu kita pun cuba apa kaitan surah Ali Imran dengan surah An-Nisa, pusingnya pusing. Lalu kalau munasabah tu zahir, maka tak ada masalah. Adapun kalau munasabah tu membawa kepada takalluf, maka kita dilarang daripada takalluf. Mencari juga benda yang dah tak ada pun nak cari juga sambungan dia. Macam plug mata 3, kita nak masuk yang mata 4-nya memang takkan boleh sampai bila-bila. Susah. Okay. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mulakan ayat ini, surah ini dengan alam nashrah laka sadrak. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala alam. Okey. Perkataan alam ni dia ada satu faedah yang saya dapat daripada Syekh saya Muhammad Tamim Az-Zu'bi hafizahullah taala, di mana ketika mana Syekh Tamim Az-Zu'bi menceritakan tentang Al-Quran ni kena ambil riwayatan. Dia kena ambil riwayatan. Dia tak boleh ambil kita dengar daripada orang baca, lepas tu kita pun tiru cara bacaan dia. Dia kena, cara bacaan Al-Quran ni dia kena ambil secara riwayah. Maksudnya kena duduk musyafahah dengan tok guru kita. Cari mana-mana guru-guru, ustaz-ustaz yang
tahu tentang cara bacaan Al-Quran, yang ada bacaan bersanad sampai kepada Nabi SAW, yang lebih baik, yang itulah yang terbaik, yang ada sanad sampai Nabi SAW. Sebab dia boleh bagi ilmu yang jelas dan nyata tanpa ada keraguan. Sebab dia ambil tu sanad turun temurun, silsilah dia bersambung sampai kepada Nabi SAW. Lalu kata Syekh Tamim Az-Zu'bi hafizahullah taala, perkataan alam ini adalah perkataan yang membuktikan bahawa Al-Quran kena ambil secara riwayah. Sebab kalau kita tengok alam yang terdiri daripada alif, lam dan mim, maka kalau kita buka surah Al-Baqarah, maka kita akan dapati pada permulaan surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut alif lam mim. Lalu datang persoalan pada kita sekarang ni, kita duduk dalam zaman yang mudah. Sebab apa? Sebab Quran yang dicetak pada kita ni Quran yang dah ada baris. Lalu kita pun boleh tahu alam dengan alif lam mim, kita boleh beza. Tapi kalau orang zaman dulu, dia tak ada. Kalaulah katalah zaman akan datang susah nak percetakan Al-Quran dah jadi susah, lalu Al-Quran kena balik kepada tulis tangan, lalu orang tulis tanpa ada baris. Sebab pada permulaan zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Uthman bin Affan, Al-Quran mushaf ni ditulis tanpa ada baris, bahkan tanpa ada titik pun. Okey, maka huruf ta, huruf ba dia tak ada titik. Lalu kemudiannya berlakulah baris ni dia bermula daripada Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian dia berkembang kepada Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi dan Yahya bin Ya'mur, Abul Aswad Ad-Du'ali dengan Yahya bin Ya'mur. Kemudian kepada Khalil ibn Ahmad, dan kemudian sampailah dia jadi cantik seperti hari ini. Permulaan dia adalah pada zaman Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Pada zaman itulah Al-Quran dicantikkan dan dibariskan seperti mana kita pada hari ini. Dan pada hari ini nampak lebih cantik lah, lebih moden. Tapi permulaan dia adalah pada zaman Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Lalu pada zaman sebelum Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, alam, alif lam mim dan alam ditulis dengan ejaan yang sama. So bila ditulis dengan ejaan yang sama, orang nak baca macam mana? Nak baca alam ke nak baca alif lam mim nashrah laka sadrak? Ke nak baca macam mana? So kita tak ada pilihan melainkan untuk ambil daripada riwayah, secara riwayah. Ambil daripada tok-tok guru, ustaz-ustaz yang tahu cara baca Al-Quran. Bukan buat-buat tahu, yang tahu cara membaca Al-Quran dengan sebenarnya. Okey. Alam nashrah laka sadrak. Lalu kita nampak dia punya kesinambungan, sambungan dia daripada surah Ad-Duha jelas. Di mana dalam surah Ad-Duha Allah Subhanahu Wa Taala sedang memberi satu kegembiraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Taala sambung kegembiraan tu dengan surah selepas dia. Lalu Allah Taala kata alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, tadi Allah Ta'ala dah sebut dalam surah Ad-Duha bagaimana Allah Ta'ala jaga kamu ketika kamu yatim, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga kamu, beri kamu harta ketika kamu ail, ketika kamu miskin, ketika kamu dal, tak tahu hala tuju kehidupan kamu. Allah Ta'ala bagi bukan setakat hidayah untuk tahu jalan, tapi Allah angkat kamu jadi Nabi dan Rasul. Lalu kemudiannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sambung alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan hati kamu? Dan maka kata al-mufassir, apa maksud Allah Subhanahu Wa Taala telah lapangkan hati? Bila lapangnya hati, maka ada benda yang Allah Taala nak masukkan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah al-hikmah. Al-hikmah, di mana kalau kita baca tentang kisah bagaimana Nabi SAW dibelah hati dia, dibelah, kan ada kisah Nabi SAW dibelah dada baginda, lalu Allah SWT masukkan al-hikmah dalam hati Nabi SAW. Lalu alam nashrah laka sadrak, bukankah aku telah lapangkan hati kamu untuk aku masukkan al-hikmah di dalam dia. Yang al-hikmah ni, maka yang terkandung dalam hikmah ni adalah an-nubuwah, ada al-ilm, ada ilmu, ada an-nubuwah, kenabian, semua terkandung dalam al-hikmah, kebijaksanaan. Alam nashrah laka sadrak. Kemudian kata Allah Ta'ala wa wada'na anka wizrak. Ayat ni kena baca dengan ayat selepas dia. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Walaupun dua ayat ni dia ada
dia ada perkaitan dari segi makna, dan sepatutnya kita baca sambunglah. Wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Kita baca untuk lengkapkan satu makna ayat tu, maka kita sambungkan dua ayat ni. Walau bagaimanapun, seperti mana yang kita sebut, makna Al-Quran satu perkara, tetapi bacaan Al-Quran satu perkara. Bacaan Al-Quran kena ambil secara riwayat, dan antara riwayat-riwayat yang datang dalam bacaan Al-Quran adalah ru'usul ay. Apa ru'usul ay? Tempat berhenti, nombor ayat. Ayat nombor 1, ayat nombor 2, ayat nombor 3. Itu semua riwayat kita kena ambil secara riwayat. Tak boleh nak reka sendiri. Okey, katalah ayat panjang sangat. Ayat surah Al-Baqarah tu panjang sangat, ayat tentang hutang. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, kan, habis 15 baris satu muka surat ayat tu. Kita pun nampak panjang, lalu pun kita pun kata kita potong ayat ni jadi 5 ayat. Tak boleh. Itu tak boleh. Sebab ru'usul ay adalah benda yang tauqifi. Kita tak ada pilihan melainkan untuk ambil secara riwayat dan terima secara bulat-bulat. Kerana macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran, maka kita tak boleh la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kita melampau, melebihkan, kita langgar Allah Subhanahu Wa Taala dan langgar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata, okey, walaupun ayat ni bersambung, tetapi oleh kerana ada ru'usul ay dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam hadis Ummu Salamah, maka kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mad. Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga mad asli, panjang pendek 2 rakaat tu. Qul alhamdulillahi rabbil alamin yaqra'u ayatan ayah. Nabi akan berhenti pada setiap ayat. Lalu walaupun ayat ni bersambung, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, oleh kerana ada nombor ayat nombor 2 dekat situ, maka kita berhenti pada nombor 2 tu, kerana itu adalah sunnah. Okey, sunnah kita berhenti dekat situ. Okey, wa wada'na anka wizrak, kami telah wada'a. Okey, wizr, sebelum tu kita sebut tentang wizr dulu. Wada'a maksud dia letak. Wizr adalah thiqal, berat. Okey, benda berat Allah Subhanahu Wa Taala yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah Taala letak benda berat tu. Asalnya benda berat tu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Allah Taala lepaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana benda berat tu allazi anqadha dhahrak. Kerana benda berat itu dia anqadha. Anqadha yakni anqasa, naqasa, dia mengurangkan. Dhahrak, belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni perumpamaan. Bila kita tengok anqadha dhahrak, biasa orang Arab dia guna perkataan anqadha ni pada binatang. Contohnya unta bila, ataupun himar, ataupun keldai, bila dia bawa barang atas belakang badan dia, maka kita lama-lama kita akan dapati bahawa binatang ni dia ada penurunan dari segi berat badan dia. Badan dia nampak makin kurang, makin kecil, daging dia makin kurang, sebab kesan berat tu yang ada pada dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala perumpamakan, wahai Muhammad, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, belakang kamu ni ada satu bebanan, yang mana bebanan ni ada pada semua manusia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, tapi bagi engkau wahai Muhammad, wada'na anka wizrak, kami alihkan bebanan ni daripada kamu wahai Muhammad. Lalu apa bebanan ni? Al-wizr, maka makna asal dia dalam bahasa, dari segi bahasa adalah al-thiqal, berat. Dan kemudiannya, oleh kerana bebanan yang sangat berat yang ditanggung oleh manusia, bukanlah dia angkat barang atas belakang dia, tetapi dosa yang dia bawa. Dosa yang dibawa oleh manusia adalah satu bebanan yang sangat berat yang dibawa belakang manusia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang perumpamakan dosa ini dengan al-thiqal, bebanan yang dibawa. Sebab tu dalam Al-Quran bila datang perkataan wizrun wala taziru waziratun wizra ukhra, maka maksudnya adalah dosa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa wada'na anka wizrak, dan kami letakkan bebanan yang ada pada kamu, kami letakkan di bawah. Wizr kita kata makna dia adalah dosa.
Lalu datang persoalan pada kita. Allah Ta'ala sedang berkata-kata dengan Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala kata, wada'na anka wizrak. Kami hilangkan dosa daripada kamu. Bermakna Nabi SAW berdosa. Lalu persoalan datang pada kita, adakah mungkin Nabi SAW berdosa? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala beri sesuatu pada Nabi yang nama dia ismah. Ismah, perlindungan. Lalu ismah ni apa benda sebenarnya? Pertahanan, perlindungan, apa bentuk ismah yang ada? Maka kita tengok keadaan Nabi SAW. Nabi SAW, untuk kita terangkan makna ismah, untuk kita tahu adakah Nabi berdosa, Nabi SAW ataupun para anbiya secara umumnya, adakah mereka ini berdosa atau tidak. Maka yang pertama, bila kita tengok pada diri Nabi SAW itu sendiri, maka kita akan dapati kita nak pandang Nabi SAW dengan dua cara pandang. Satu, pandangan yang pertama, pandangan baginda adalah seorang Nabi. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, baginda adalah manusia. Yang tu kita tak boleh pisahkan. Nabi SAW adalah manusia dan Nabi SAW adalah Nabi. Okay. Maknanya dalam keadaan Nabi itu manusia, sebab sebelum Nabi dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, diberi wahyu oleh Allah Ta'ala, Nabi adalah manusia. Dan kemanusiaan tu, setelah Nabi jadi Nabi pun, kemanusiaan tu masih ada. Okay. Lalu kita kena pandang dari dua sudut. Sudut yang pertama, Nabi sebagai Nabi, dan sudut yang kedua, Nabi sebagai manusia. Okey, Nabi sebagai Nabi, di mana Nabi ini tujuannya adalah Nabi, apa kalau kita sebut tentang Nabi, Nabi maksudnya rif'ah. Rif'ah ataupun daripada perkataan naba, maksudnya yang telah diberitakan, maksudnya telah diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita nak lihat dia sebagai seorang Nabi, lalu Nabi ni ada tugas dia. Bukan semua orang boleh jadi Nabi. Nabi ni adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Istafa, Allah Taala pilih. Hatta Nabi SAW, kita bagi gelaran pada baginda ataupun nama pada baginda Al-Mustafa, yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila Allah Subhanahu Wa Taala pilih, maka ada tanggungjawab tertentu yang perlu dilakukan oleh Nabi SAW. Apa dia? Tanggungjawab Nabi adalah tabligh ar-risalah. Sampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Itu tanggungjawab dan itu tujuan Allah Taala hantar Nabi. Lalu bila mana kita tahu itu tujuan Allah Subhanahu Wa Taala hantar Nabi, maka kita kata apa-apa perkara yang berkaitan dengan ar-risalah, berkaitan dengan menyampaikan risalah, maka Nabi SAW mustahil akan buat kesilapan. Mustahil akan buat kesilapan. Contoh kesilapan yang orang akan buat bila menyampaikan ilmu, nisyan, lupa. Saya mengajar pun kadang-kadang kita lupa ayat Al-Quran, kita lupa hadis yang kita nak ceritakan, kita lupa benda apa yang kita nak ceritakan, kita lupa. Tapi Nabi SAW, Nabi tak lupa. Tak ada kata Nabi SAW naik atas mimbar baca khutbah, kemudian tiba-tiba lupa lah apa benda nak kata. Tak ada. Mustahil akan berlaku pada Nabi SAW. Begitu juga sembunyikan ataupun sebelum sembunyikan, sebab sembunyikan ni dia ada benda lain kita nak cerita. Khata', tersalah. Nabi SAW naik atas mimbar baca khutbah, lepas habis khutbah tu Nabi SAW naik balik kata, aku tersalah lah tadi. Tak ada. Mustahil. Sebab benda itu akan mencacatkan nubuah, kenabian baginda Nabi SAW. Lalu perkara-perkara yang berkaitan dengan risalah tidak akan berlaku sebarang kesalahan. Okay. Begitu juga al-kitman, sembunyi. Nabi SAW takkan sembunyikan apa-apa sekalipun. Satu huruf ke dua huruf ke, Nabi takkan sembunyikan. Sebab tu pada akhir khutbah Nabi SAW, Allahumma inni qad ballaghtu, Allahumma fashhad. Nabi minta Allah Ta'ala saksi bahawa Nabi dah sampaikan semua apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta daripada Nabi, arahkan kepada Nabi SAW untuk sampaikan. Sebab tu kita mempersoalkan. Sebab tu antara benda yang kita cukup marah, yang cukup kita tak puas hati, ialah apabila datang orang-orang tertentu bercakap tentang agama, lalu dia bawa datang amalan-amalan dan ibadah-ibadah tertentu. Yang mana ibadah-ibadah ini, amalan-amalan ini
Bila dia tak ada pada zaman Nabi SAW mampu untuk buat tapi Nabi tak buat, maka kita panggil ia sebagai bid'ah. Kita panggil sebagai bid'ah. Dan kenapa kita cukup marah pada bid'ah ini? Sebab kalau kita nak pandang, kita boleh pandang kata apa masalah kalau kita buat amal ibadah ni? Apa masalah kalau kita berselawat dengan selawat-selawat tertentu? Kita berzikir dengan zikir tertentu, dengan bilangan-bilangan tertentu. Apa masalah dia? Sebab benda tu benda baik, berzikir baik. Tapi kita kata benda yang Nabi SAW boleh buat tapi Nabi tak boleh buat, kemudian kita buat, seolah-olah kita kata pada Nabi SAW, Nabi sembunyikan ilmu. Sebab benda ni benda baik, patut ada, patut Nabi SAW cerita pada kita, tapi Nabi tak cerita pada kita. Lalu seolah-olah kita kata pada Nabi SAW, Nabi sembunyikan ilmu. Lalu itu adalah biadab, kurang ajar pada Nabi SAW. Sebab tu kita marah dengan orang-orang yang reka amalan dan ibadahnya, ada doa-doa, zikir-zikir yang Nabi SAW ajar pada kita. Dan kalau kita ambil benda tu, kita kumpulkan sekali pun, belum tentu kita dapat buat semua benda-benda tu. Tiba-tiba kita nak datang dengan satu amalan baru, satu benda baru. Hatta kalau ada orang sekalipun macam yang terbaru ni kan, ada orang yang kes mufti Pakistan Taqi Uthman, kan, dia bercerita tentang seorang lelaki saleh yang bermimpi lalu dapat cara untuk menghindarkan diri dengan zikir-zikir tertentu. Lalu kita kata kalau sekali pun dia dapat benda tu, maka syariat Nabi SAW dah cukup, dah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah Ta'ala kata dah tamam, sempurna, lengkap dah syariat Nabi SAW. Bagaimana mungkin kamu boleh bawa satu ajaran baru dan kamu kata oh manusia kena buat benda-benda ni? Itu adalah amal dan ibadah, dan ibadah ni kita tak boleh buat melainkan apa yang datang daripada petunjuk Nabi SAW. Dan yang keduanya, saddan lidzari'ah, kita kena tutup pintu-pintu seperti ini. Mungkin orang tu soleh, dan nahsibuhu kadzalik wallahu hasibuhu, orang tu soleh sebab ada orang soleh yang memberi tazkiyah pada dia. Lalu oleh kerana orang tu soleh, lalu mungkin kita boleh kata sebab ada orang-orang soleh ni biasa yang keluar daripada dia adalah benda-benda yang soleh. Tak kira lah daripada mulut, percakapan dia ke, ilham Allah Ta'ala bagi ke, mimpi yang datang pada dia ke. Tapi saddan lidzari'ah, kita tak boleh biarkan orang menceritakan tentang amal-amal yang dia dapat daripada mimpi. Sebab kalau kita buka pintu tu, maka semua orang akan datang, semalam aku mimpi aku nak buat macam ni. So siapa yang boleh halang daripada orang nak buat amal-amal yang dia kata oh semalam Nabi SAW datang pada aku dalam mimpi, lalu Nabi cerita sekian. Lalu kita kata cukuplah dengan apa yang Nabi SAW bawa, yang dikumpulkan, yang ada dalam Al-Quran. Ada doa-doa yang ada dalam Al-Quran, ada zikir-zikir yang para ulama dulu bersusah payah, pergi bermusafir, pergi berjalan, duduk berbulan lama, bertahun-tahun lamanya duduk untuk tangkih, untuk sucikan hadis riwayat-riwayat daripada Nabi SAW, agar sampai pada kita pada hari ini dalam keadaan kita tahu ini sahih, ini dhaif. Lalu kita jangan seolah-olah kita lontarkan pada Nabi ini telah sembunyikan berapa ilmu, dan jangan kita seolah-olah menghina para ulama dulu yang telah berusaha untuk mendapatkan benda-benda yang sahih daripada Nabi SAW, dengan kita bawa keluar amalan-amalan kita sendiri, benda-benda yang datang daripada kita, lalu kita kata benda baik takkan kita nak buat. Lalu kita kata Allah Ta'ala nak bagi benda baik, kalaulah benda tu baik, nescaya Nabi SAW adalah orang pertama yang akan buat benda tu, ataupun orang-orang yang diberi autoriti oleh Nabi SAW, mereka lah orang pertama yang akan buat benda tu. Lalu dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ar-risalah, maka mustahil Nabi SAW akan buat perkara-perkara yang lupa, tersalah, sembunyikan. Mustahil Nabi SAW ada perkara-perkara seperti itu, dan mustahil juga pada semua para Nabi dan Rasul akan melakukan perkara tersebut. Okey, adapun kalau kita pandang Nabi SAW pada pandangan seorang manusia, maka manusia ni kata Nabi SAW, kullu bani adama khata'un, setiap anak-anak Adam ni dipasti akan melakukan kesalahan. Lalu Nabi SAW sebut dengan cara umum,
Maka termasuklah para nabi dan rasul melakukan kesalahan-kesalahan. Cuma kalau kesalahan ni kita pecahkan kepada dua, ada kesalahan-kesalahan yang berbentuk dosa besar, al-kabair, dan perkara-perkara kabair ini adalah perkara-perkara yang yaqdah, yang mencacatkan diri seseorang tu, maruah seseorang tu dia dicacat. Katalah tiba-tiba orang kata, oh ustaz ni berzina contohnya, tu dosa besar. Ustaz ni, ataupun kita ambil yang zina tu teruk sangat, kita ambil ustaz ni menipu. So bila menipu tu dosa besar. Lalu bila kita kena dengan tuduhan-tuduhan dosa besar, lalu dia mencacatkan, adakah orang nak ambil ilmu dengan saya lagi bila tahu kita buat dosa-dosa besar? Orang akan jauh daripada dia, kata ustaz ni buat dosa besar, takkan nak. Lalu para nabi dan rasul yang mana Allah Ta'ala hantar mereka untuk tarik manusia, dakwah, untuk ajak manusia, lalu tiba-tiba mereka melakukan dosa-dosa besar yang menjauhkan manusia daripada seseorang. Lalu mustahil para nabi dan rasul ni akan buat dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Tapi Allah Ta'ala tak highlight pada kesalahan tu. Allah Ta'ala highlight kepada apa mereka buat selepas tu. Nampak? Ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang kisah Nabi Adam, ni semua ada. Kalau kita baca hadis syafaah, hadis Anas bin Malik, hadis Ibn Abbas tentang syafaah, bagaimana manusia-manusia datang, sebelum datang jumpa Nabi SAW, mereka jumpa dengan Adam AS. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita tentang bagaimana Adam ni, Nabi SAW cerita tentang bagaimana Adam ni, dia kata aku tak boleh nak bagi syafaat pada manusia, kerana Allah Ta'ala sendiri dah sebut dalam Al-Quran bagaimana Adam, fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam AS sendiri telah ingkar kepada Tuhan. Maksudnya telah melakukan kesalahan. Asa rabbahu, semua kesalahan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah dosa. Cuma dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam AS adalah dosa kecil, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tegur sendiri Nabi Adam AS. Tegur sendiri Nabi Adam. Fa'asa rabbahu, fa'asa Adam rabbahu faghawa. Tapi kemudian tengok, Allah Ta'ala tak nak highlight benda tu. Setiap kali Allah Ta'ala bawa kesalahan para nabi dan rasul, Allah Ta'ala sebut apa belakang dia? Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana mereka bertaubat. Thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Allah Ta'ala nak highlightkan tentang taubat ni. Allah Ta'ala nak highlightkan tentang taubat para nabi dan para rasul. Mereka buat kesalahan, ya, mereka buat kesalahan, tapi Allah Ta'ala tegur kesalahan mereka, dan Allah Ta'ala sebut ini keistimewaan para nabi. Allah tegur, terus bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Musa AS, tengok Nabi Musa, apa kesalahan yang Nabi Musa buat? Nabi Musa terbunuh orang. Fawakazahu Musa faqada alaihi. Lalu kemudiannya bila Nabi Musa tahu itu kesalahan, qala hadza min amali syaitan innahu aduwwun mudillun mubin. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Nampak? Nabi Musa buat kesalahan dan dia tahu itu kesalahan, itu dosa, terbunuh orang walaupun dengan tapi tengok Nabi Musa kemudian istighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Daud alaihi salam juga melakukan kesalahan. Hal ataka naba'ul khasmi id tasawwarul mihrab. Tengok bagaimana satu cerita Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa datang tentang Nabi Daud alaihi salam. Ketika mana Nabi Daud tengah duduk dekat mihrab, tengah beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tiba-tiba datang dua orang yang berbalah dengan Nabi Daud alaihi salam. Lalu Nabi kata, hadhani khas li na'jatu inna akhi lahu 99 na'jah wa li na'jatun wahidah faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Dua orang datang berbalah dengan Nabi Daud. Seorang kata orang yang dizalimi ni, dia ada 100 ekor na'jah, binatang na'jah ni apa? Kambing. Na'jah ni kambing. So syah kambing, na'jah. Lalu 100 ekor kambing, di mana seorang ni dapat 99, dan yang satu ni, yang seorang ni lagi dapat seekor je. Lalu dia kata orang yang dapat 99 ni nak ambil yang seekor yang ada pada dia. Lalu Nabi Daud bila dengar macam tu, Nabi Daud kata qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Lalu Nabi Daud kata wa inna kathiran minal khulata ila yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Seolah-olah Nabi Daud SAW kata, bila Nabi Daud dengar je bahawa orang yang ada 99 ni nak ambil seekor yang ada pada seorang ni, lalu Nabi Daud terus bagi hukuman. Nabi Daud kata laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Orang yang ada 99 ni telah menzalimi orang yang ada seekor ni.
Lalu bila Nabi Daud dah hukum macam tu, maka baliklah kedua-dua orang tu. Tapi kemudiannya Nabi Daud tersedar. Nabi Daud buat kesalahan. Dan kemudian Nabi Daud, apa kesalahan yang Nabi Daud buat? Nabi Daud dengar daripada seseorang dan tak dengar daripada yang 99. Nabi Daud dengar daripada yang ada seekor kambing tu, tapi Nabi Daud tak dengar daripada yang ada 99. Sebab tu kemudiannya Nabi Daud buat apa? Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Nabi Daud kemudiannya telah beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sujud dan rukuk pada kharra raki'an wa anab. Nabi Daud rukuk pada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nak tunjukkan bahawa para nabi melakukan kesalahan dan Allah Taala tegur kesalahan para nabi dan rasul, dan kemudian mereka ni bertaubat, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala tegur, abasa wa tawalla. Bagaimana Nabi utamakan pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang pembesar-pembesar kaum yang datang untuk berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada mereka beriman atau tak beriman. Terutama orang yang tak beriman, Nabi nak pembesar-pembesar Quraisy ni, orang-orang yang pembesar, orang-orang kafir, kenamaan orang kafir yang datang nak tanya pada Nabi, Nabi nak layan mereka. Lalu layanan Nabi pada mereka sehingga kan Nabi terabai layanan Nabi kepada sahabat Nabi Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, abasa wa tawalla. Begitu juga ada ijtihad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi salah dalam berijtihad, dalam urusan-urusan dunia. Contoh dalam peristiwa takbir at-tumur, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kacukan. Nabi kata, kan baik kalau kamu kacukkan yang ni dengan yang ni. Bila dah dikacukkan tak jadi. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, antum a'lam bi umuri dunyakum. Nabi salah dalam ijtihad Nabi sebagai manusia. Begitu juga dalam peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan teguran yang keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun alim, azabun azim atau azabun alim, ya Allah tak ingat laula kitabun, peristiwanya adalah peristiwa dalam apabila habis peperangan Badar, lalu dapat tawanan dalam 70 orang tawanan perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam tawanan perang, bila nak buat apa dengan tawanan perang ni? Bila dah dapat 70 orang, lalu kita nak buat apa dengan tawanan perang ni? Lalu Umar bin Khattab kata, adribu a'naqahum. Senang, bunuh mereka ya. Potong kepala, habis kita. Lalu Nabi SAW tanya lagi. Umar bin Khattab dah bagi jawapan. Lalu Nabi tanya lagi, nak buat apa dengan mereka ni? Umar bin Khattab jawab lagi, adribu a'naqahum. Aku potong kepala mereka. Sampailah Nabi tanya sekali lagi. Abu Bakar As-Siddiq jawab, kita ambil fidyah. Maksudnya kita pulangkan mereka kembalikan mereka pada orang keluarga mereka, dan mereka bayar fidyah kepada kita. Lalu kemudian Allah Taala turunkan ayat, laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim. Kalaulah bukan kerana Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala bagi tahu benda yang kamu buat, ijtihad kamu buat ni wahai Muhammad adalah ijtihad yang tak tepat. Maka lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Allah Taala suruh bunuh orang-orang kafir yang berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuthkhin, hatta yubaligh fil qital. Kamu kena perang dengan mereka wahai Muhammad, sampai mereka terbunuh, bukan ambil fidyah. Maka teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi disebabkan ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada benda-benda yang tak berkaitan dengan risalah, tak berkaitan dengan syariat, maka Nabi sebagai manusia, Nabi melakukan kesalahan, dan kesalahan-kesalahan Nabi ditegur sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudiannya para nabi ini akan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan mereka. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Yang mana dosa-dosa ini bila kita biarkan, maka dia akan menghakis belakang kita. Kita tak nampak kesan dia sekarang. Dosa ni benda yang tak nampak. Tapi kemudian bila datang dekat akhirat nanti, bila kita nampak apa kesan daripada dosa ni, yang paling besar adalah azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, maka dia seolah-olah menghakis belakang kita. Bebanan tu dia menghakis belakang kita. Lalu wa rafa'na laka dhikrak.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dhikrak. Kami angkat kamu wahai Muhammad. Kami angkat dhikrak, maksudnya sebutan nama kamu wahai Muhammad. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala angkat sebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bila mana dalam ibadah-ibadah tertentu kita kena sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya sebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sekali dengan sebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam ketika mana kita nak masuk Islam, kita kena sebut apa? Syahadatain. Syahadatain ada apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nampak? Kita kena sebut juga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rafa'na, kami angkat sebutan nama kamu wahai Muhammad. Manusia akan sentiasa sebut nama kamu dalam tempat-tempat yang agung ketika mana mereka beribadah. Dalam solat kita ada tahiyat, dalam tahiyat kita ada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah untuk gembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mana terputus wahyu sebelum datang surah Ad-Duha. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata kebanyakan ayat Al-Quran datang untuk tasliyah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk gembirakan sebagai hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala kata fa inna ma'al usri yusra. Wahai Muhammad, sekarang ni mungkin kamu tengok keadaan kamu dan kamu tengok keadaan sahabat-sahabat kamu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tengok keadaan mereka dalam keadaan susah. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata fa inna ma'al usri yusra. Jangan bimbang wahai Muhammad. Di sebalik kesusahan tu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada manusia. Ada kesenangan, ada benda yang mudah yang Allah Subhanahu wa taala, kelepasan yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ulang ayat ni 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Allah Taala dah sebut fa inna ma'al usri yusra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut lagi inna ma'al usri yusra. Secara pasti bila datang 2 kali, maka itu adalah satu kepastian yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana selepas kesusahan pasti akan datang benda yang yusra, benda yang mendatangkan kesenangan, hatta yang mendatangkan makna pada nama surah ni Asy-Syarh, yang akan mendatangkan kelapangan pada dada kamu. Fa idza faraghta fansab. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata kena ada asbab dia. Nak dapat yusr selepas usr, kita duduk, kadang-kadang kita pun duduk dalam keadaan yang sukar. Umat Islam ada zaman umat Islam duduk dekat atas, ada zaman umat Islam duduk kat bawah. Lalu kita duduk lalu zaman yang usr, zaman yang sukar. Lalu kita nak balik kepada zaman yang yusr. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata fa idza faraghta fansab. Kamu nak dapatkan kesenangan ni kena lalulah jalan dia. Apa jalan dia? Fa idza faraghta fansab. Faraghta, apabila kamu faragha maksud dia kosong. Maksudnya kat sini selesai. Apabila kamu telah selesai. Persoalan dia selesai daripada apa? Faraghta fansab. Okey, Allah Subhanahu wa taala kata fa idza faraghta, maka apabila kita selesai daripada satu-satu urusan, maka fansab. Nasaba maksud dia penat. Okay, maka kebanyakan jumhur al-mufassirin mengatakan bahawa ayat ini adalah untuk menunjukkan pada kita bahawa ada orang bila dia dah selesai buat perkara-perkara yang wajib, dia relax je. Dia dah habis solat, dia dah solat wajib, solat subuh, solat zuhur, asar, maghrib, isyak, dia relax je. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata kamu nak dapat kesenangan lepas kamu penat, faraghta, lepas kamu habis menyelesaikan perkara-perkara faraid, perkara-perkara yang fardu pada kamu, maka fansab, penatkan diri kamu dengan buat benda-benda yang Allah Taala suka. Apa yang Allah Ta'ala suka ni? Pada akhir ayat Allah Ta'ala sebut wa ila rabbika farghab. Tunjukkan pengharapan kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, nak dapat perhatian Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena berdoa pada Allah Taala. Kita kena memperbanyakkan zikir pada Allah Taala. Doa dan zikir, tak ada benda yang fardu dalam doa dan zikir. Tak ada benda yang fardu dalam doa dan zikir. Semuanya adalah benda-benda sunat sahaja. Yang fardu adalah solat, zakat, puasa, haji. Dan apabila kita selesai, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada buat benda-benda yang fardu tu, maka jangan kita biasakan diri kita untuk lepak, tenang, tak buat apa-apa. Lalu Allah Taala kata tambahkan dengan zikir pada Allah Taala, dengan doa pada Allah Taala, tapi sesuai dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita sebut tadi, janganlah reka benda-benda baru. Tengok Allah Taala kata fansab, kena penat.
Lalu kita pun kata kalau baca subhanallah 33 kali lepas solat ni dia tak penat lagi ni. Nak penat kena 333 kali. Kita pun baca subhanallah 333 kali. Lalu kita kata benda ni menyalahi daripada apa yang Nabi SAW suruh. Fansab maksudnya bukanlah sampai kita penat berpeluh-peluh ke, tak. Maksudnya ialah jangan bagi ibadah kita pada Allah Ta'ala, raghbah kita pada Allah Ta'ala, keinginan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala terputus. Sebab kita tengah bersama dengan Allah Ta'ala dalam ibadah fardu kita bayar zakat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi kemudian jangan putuskan, kita tambah dengan sedekah, kita tambah dengan sumbangan kita pada orang lain. Lepas kita puasa wajib, maka kita lepas puasa Ramadan kita sambung dengan puasa 6, kita sambung dengan puasa Isnin dan Khamis. Itu yang Allah Ta'ala maksudkan dengan fansab. Jangan sampai kita terputus selepas kita habis faraghta, selepas kita selesai. Begitu juga dalam urusan-urusan dunia. Apabila kita dah selesai dalam urusan-urusan dunia, maka penatkan diri kita dengan urusan akhirat. Sebab ada orang kadang dia balik kerja dia penat sangat, lalu dia pun lewatkan solat maghrib sampai kadang-kadang tertidur entah ke mana solat maghrib dia. So kadang-kadang Allah Ta'ala kata lepas habis kita selesai je urusan dunia, jangan lupa di sana ada urusan akhirat. Itu pun antara makna yang kita boleh masukkan dalam fa idza faraghta fansab. Apabila kamu selesai dalam perkara-perkara yang menjadi asas keperluan kamu dalam agama kamu, fardu keperluan dalam agama, bekerja keperluan dalam kehidupan dunia kamu, kemudian fansab, pergi duduk, fansab, penatkan diri kamu dengan apa? Wa ila rabbika farghab. Dengan cara kamu farghab. Raghbah adalah keinginan, tunjukkan keinginan kamu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan banyakkan zikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memperbanyakkan doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti mana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu takat tu dulu pada hari ini, insya-Allah. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Maka kita dah habis daripada surah Asy-Syarh. Apa-apa kebaikan yang kita dapat daripada apa yang kita kongsi bersama pada hari ini, maka jangan lupa untuk kita kongsikan juga pada orang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.